warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bizuhuri as-sanatil jadidah lil hijrah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi adkhalana ila syahril mubarak, syahril muharram. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada ketika dan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, menyihatkan badan kita, dan kita alhamdulillah berada pada tahun baru 1442 Hijriah bersamaan dengan 1 Muharram. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah berjaya mengharungi tahun sudah 1441 Hijriah dengan pelbagai bentuk ketaatan dan amal. Mudah-mudahan semuanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada dosa-dosa dan maksiat pada tahun lalu, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, berhimpunnya kita pada malam yang berbahagia ini kerana pada malam ini adalah satu malam yang mulia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memuliakan hari-hari awal Muharram ini dan menyuruh para sahabatnya semua sekali untuk memuliakannya. Maka di atas kemuliaan itu, maka kita panjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang lebih dikenali dengan doa awal tahun, yang mana sesiapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali pada awal Muharram selepas sembahyang maghrib saat inilah, maka syaitan akan berkata pada dirinya, telah mendapat keamanan anak Adam ini daripadaku pada baki umurnya dalam tahun ini, kerana sesungguhnya Allah telah mewakilkan 2 malaikat untuk menjaganya daripada fitnah syaitan. Ini adalah rumutan dan juga kekesalan yang lahir daripada syaitan kepada mereka yang membaca doa ini dengan khusyuk dan merendah diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan bacakan sepatah-sepatah, tuan-tuan ikutlah ya. Dan sambil itu sama-sama aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal
nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudih wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudih wal auna
على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya terjemahkan doa ini untuk makluman kita semua. Doa itu dimulakan dengan basmalah, kemudian salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami, Antal abadiyul qadim, sesungguhnya Engkau abadi sifatmu. Al-qadim, sifatmu yang tidak ada permulaannya. Al-awwal, yang mendahului segala sesuatu. Wa ala fadlikal azim, dan di atas kelebihan Engkau yang maha agung ya Allah. Wajudikal mu'awwal, dan di atas kepemurahan Engkau yang tinggi ya Allah. Wa hadza amun jadidun, dan pada ketika dan saat ini adalah tahun baru, qad aqbal, telah pun datang ya Allah. Nas'alukal ismah, maka dengan itu kami memohon kepadamu agar Kau berikanlah pemeliharaanmu terhadap kami ya Allah. Fihi minasyaitani, pada tahun ini daripada sebarang godaan was-was syaitan, wa awliyaihi, dan juga mereka-mereka yang menjadi pengikut syaitan, wa junudihi, dan tentera-tentera syaitan itu. Kami memohon pelindungan daripadamu ya Allah. Wal auna, dan kami memohon pertolongan daripadamu ya Allah, ala hadhihi nafsil ammarah, untuk menghadapi nafsu ammarah, nafsu yang keji, nafsu ammarah yang membawa mengajak kepada bisu, dengan kejahatan ya Allah. Wal ishtighalah, dan Engkau sibukkanlah kami ya Allah pada tahun ini, bima yuqarribuni ilaika zulfa, dengan apa-apa yang menghampirkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan. Ya Arhamar Rahimin, dan yang mengasihi orang-orang yang pengasih. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah arti doa awal tahun yang kita bacakan. Mudah-mudahan dengan doa ini, sebagaimana yang diriwayatkan, kita mendapatkan fadilatnya dan diwakilkan dua malaikat untuk menjaga kita daripada fitnah syaitan yang akan berlaku pada bila-bila masa sepanjang tahun ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita pada awal Muharram, bulan Muharram ini, 10 awal Muharram ini adalah hari-hari yang dikatakan sebagai walayalin ashr, ataupun malam-malam 10 yang mulia, yang dianjurkan kita supaya melipat gandakan amalan, lebih-lebih lagi amalan puasa sunat awal Muharram sehinggalah pada 10 Muharram.
ya, yaitu kita akan bertemu dengan satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Ashura pada 10 Muharram. Dan pada hari tersebut terdapat amalan-amalan yang dianjurkan kita untuk melakukannya dengan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita tidak meniru kaedah Syiah yang keliru dengan amalan mereka. Jadi kita juga menyambut 10 Muharram, ya, hari Ashura, dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Jadi jangan kita terlepas pandang hari-hari yang mulia ini, dan kerana banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara utama, perkara-perkara mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada awal Muharram, lebih-lebih lagi pada 10 hari bulan Muharram pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, bebas daripada wabak, untuk kita terus melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ini, insya-Allah. Jadi saya pada minggu ini saya sangat sedih sekali kerana dua orang guru saya, ulama besar, telah pun kembali ke rahmatullah, dalam usia yang lebih kurang usia saya jugalah. Ya. Yang pertama adalah tuan guru saya, iaitu Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari Asy-Syafi'i. Ya. Beliau adalah musnid Asia Tenggara, seorang ahli sanad, ahli hadis yang diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar di Asia Tenggara ini. Seorang pemegang sanad yang banyak, dan seorang ulama yang paling banyak gurunya di Asia Tenggara ini. Beratus-ratus orang guru dia. Dalam usia dia yang muda, beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Isnin yang lepas, hari Jumaat lepas. Hari Jumaat waktu sahur pada malam Jumaat dia kembali ke rahmatullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala syur rahmat ke atas rohnya, dan saya sempat belajar dengan dia pada tahun 2013 dulu. Tinggal di sinilah, tapi musafir ke Bangi sana. Dia datang daripada dia dapatkan banyak hadis, dapat ijazah serban, ijazah pakai selendang ni, dapat ijazahnya daripada dia, alhamdulillah. Kemudian dapat ijazah musafahah, musafahah cara Nabi, musyabakah. Kemudian dapat ijazah hadis musalsal, makan labu. Makan labu pun ada hadisnya, ya. Kalau baca hadis tu kena makan labu. Itu. Kemudian banyak lagi lah, ya. Beliau orang yang sangat alim, banyak manfaat dapat diambil daripada beliau. Kemudian tadi pagi tadi digemparkan satu lagi saudara saya, yang merupakan murid kepada Dr. Jahid Siddiq di Kuang sana, iaitu Profesor Madya Dr. Zaid bin Ismail. Beliau berasal dari Kuantan, seorang pensyarah di Uniza Terengganu, Universiti Terengganu. Disebabkan kanser, beliau telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan beliau sangat diperlukan oleh masyarakat kerana ilmunya sangat tinggi, terutamanya ilmu bahasa Arab. Ya. Saya kalau jumpa dengan dia, malu saya nak cakap bahasa Melayu dengan dia. Dia akan tunjuk macam ni, kita cakap bahasa Melayu, nak cakap dengan anak, kena cakap bahasa Arab. Jadi terpaksa kalau jumpa dengan dia, kena cakap bahasa Arab dengan dia. Sebab dia sangat, itu memang perjuangan dia untuk jadi kalau orang Melayu ni pandai cakap bahasa Arab, dan itu bidang dia. Jadi kami pun kalau berjumpa, walaupun berbual dalam bahasa Arab dan selalu berbual-bual dalam media sosial dan sebagainya. Tahun lepas, tahun ini beliau kembali ke rahmatullah. Dia ada niat dia nak ziarah saya, nak dapatkan kitab-kitab simpanan saya. Sebab dia tak ada kitab-kitab simpanan dia, saya nak jumpa, nak bagi kat dia, tapi tak sempat lah. Jadi pada malam ini kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan sampai
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baki masa lagi sementara kita menunggu Isya, kita baca syarah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Asy-Syaikh Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu taala anhu, yang mana Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ini adalah Syekhul Azhar yang pertama sekali, Universiti Azhar yang berusia lebih daripada 1000 tahun tu, yang pertama yang memimpinnya perjalanan Universiti Al-Azhar itu Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu. Beliau lah yang mensyarahkan, menghuraikan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Kita sambung kembali perbahasan kita pada pengajian yang lepas, iaitulah antara hikam, kita sebut hikam yang kita kaji lepas ialah man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il mu'abbiran an kulli ma syahid zakiran kullama alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahil. Orang yang jahil itu ialah orang yang melihat bahawa apa yang dia memberitahu bahawa apa yang dia doa itu semuanya makbul. Saya doa ni semuanya makbul. Dia takbir begitu pada orang lain. Kemudian dia menceritakan sesuatu yang tidak patut diceritakan. Menyampaikan sesuatu yang tidak patut disampaikan kepada orang lain. Semua perkara nak disampaikannya. Ini menunjukkan orang ni jahil, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kerana ada perkara-perkara yang kita kena rahsiakan, ada perkara-perkara yang kita kena sampaikan, ya. Jadi macam sebelum ini semalam saya terlepas satu temuduga tauliah di Negeri Sembilan. 2 kali lah Negeri Sembilan Mufti panggil saya untuk temuduga tauliah. Tapi sebabkan sekolah ada gotong royong, tak jadi lagi. Tangguh lagi. Tapi sebelum saya temuduga itu, saya jumpa dengan Mufti Negeri Sembilan, ya, Ustaz Yusof, Ustaz Yusof. Saya minta nasihat dengan dia. Dia kata, kita kalau nak mengajar mazhab Syafi'i. Jangan mengajar mazhab lain. Tekankan pada mazhab Syafi'i, kerana itulah pegangan orang Melayu Islam kita di sini. Kemudian kalau entah ada mimpi jumpa Nabi, jangan cerita kat orang lain, gitu. Dan mimpi jumpa Nabi Muhammad ke, Nabi apa ke, Nabi Musa ke, Nabi apa pun Nabi lah. Kalau anda mimpi, jangan cerita dekat orang awam. Pergi ceramah saya, cerita kat surau saya, cerita kat masjid ni, cerita surau saya. Ya, saya mimpi jumpa Nabi. Tolong jangan cerita dia. Cukuplah rahsia tu kamu dengan Tuhan. Jadi apa yang beliau nasihat saya tu, tuan-tuan, berdasarkan pengalaman lah ni, ya. Apa yang dinasihat pada saya itu bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam ni. Ya. Wa kulli
bima syahida dzakirun kullu ma alima fastadilla bidzalika ala wujudih. Disebabkan mufti ni orang ustaz-ustaz ni orang alim. Ya. Pengganti pada Syekh Murtada Mufti yang dulu. Dia juga alim. Dan saya pernah belajar dengan dia ilmu mantiq masa saya Pak Senawi dulu. Dia ajar saya ilmu mantiq. Jadi jelaslah kealiman dia tu. Kita nampak. Berdasarkan nasihat yang diberi pada kita tu, memanglah dia seorang yang alim. Tak semua benda rahsia kamu kena cerita pada orang lain. Gitu je tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada mimpi jumpa Nabi Muhammad. Dia banyak selawat kan. Selawat beribu-ribu. Malam tu tidur mimpi jumpa Nabi. Ya. Kerana mimpi jumpa Nabi ni suatu benda yang maksur, benda yang tidak dapat dinafikan. Ya. Kerana boleh harus seorang itu melihat Nabi dalam tidurnya. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Barang siapa yang diperlihatkan diriku pada tidurnya, dalam tidur maksudnya, dalam mimpinya, maka itu tanda bahawa dia akan melihat aku sewaktu jaga pula. Kalau dah ada tanda dia bermimpi padaku dalam tidurnya, maka itu tanda nanti dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga pula, bukan tidur lagi. Ya, itu janji Nabi, confirmation ataupun ketetapan dari orang yang bertemu diperlihatkan Nabi di dalam tidurnya. Barangkali disebabkan banyak dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan yang mendalam pada Nabi SAW, banyak memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dibaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikurniakan berita gembira dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Ini perkara ini tersebut dalam hadis yang sahih. Jadi tidak bolehlah kita ceritakan kepada orang lain, kerana orang itu barangkali tidak mengalaminya dan dikhawatiri kalau kita menceritakan kepada mereka, mereka akan menuduh kita berbohong. Kerana perkara itu tidak dapat kita buktikan. Dia sebagai busyra, berita gembira saja bagi untuk diri kita saja. Kita cerita ke orang lain, kita tak dapat nak buktikan, tak ada video yang boleh rakam. Kalau ada video boleh rakam tuan-tuan, tak apalah. Tapi tak ada video, tak ada voice yang boleh ambil rakam mimpi kita. Maka janganlah kita cerita, kerana barangkali orang itu akan tuduh kita sebagai pendusta. Lebih-lebih lagi kalau orang tu orang jahil. Kalau di kalangan alim ulama, mereka faham, mereka tidak akan tuduh kita sebagai pendusta. Bahkan mereka akan mengakuinya, membenarkannya, sebagai satu nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita cerita, kitalah yang jahil. Walaupun kita dapat nikmat tersebut, tapi kita tetap jahil sebab kita cerita pada orang yang tidak mengerti. Sebab itulah disyariatkan supaya kita merahsiakannya. Adapun kalau kita lihat, dalam buku-buku tasawuf ada diceritakan orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW, itu dalam perbahasan ilmiah bila mana berlakunya permintaan daripada orang yang ingin belajar tentang perkara tersebut. Adik saya, nama dia Ustaz Mujahid, nama dia. Dia muda pada saya 2 tahun. Dia mengaji di Mesir selama 4 tahun. Sepanjang dia mengaji itu, dia ada bertanya dengan gurunya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ni adalah merupakan mufti negeri Mesir pada ketika itu. Sekarang ini dah jadi mantan mufti lah. Pada ketika itu dia jadi mufti. Dia sendiri jumpa dengan Syekh Ali Jum'ah ni, hafizahullah. Dia tanya, wahai Syekh,
Betul ke ada orang bermimpi, ada orang boleh bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adik saya tanya secara langsung dengan dia. Maka apa jawab Syekh Ali Jumaah? Jawab dia, saya bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila ada pertanyaan daripada seorang murid kepada guru, barulah guru itu membukakannya. Dia kena mengaku. Dan itulah jawapannya. Kalau saya boleh jumpa, maknanya soalan awak tadi jawapannya adalah ya. Dan saya sendiri yang perkara itu berlaku pada diri saya sendiri, kata Syekh Ali Jumaah. Ya, maka terjawablah persoalan murid tadi. Dan bertepatanlah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara wahyu-wahyu ataupun hal keadaan para nabi itu, mereka mimpi-mimpi Nabi itu adalah merupakan syariat-syariat yang lurus. Nabi dia terpelihara daripada sebarang bentuk was-was syaitan semua. Kita ni terdedah pada was-was syaitan ya. Jadi mimpi kita tidak boleh jadikan syariat ataupun hujah. Tapi kalau mimpi para nabi, para rasul, itu dijadikan syariat dan hujah, kerana mereka ni maksum, terpelihara daripada was-was. Baik. Jadi dalam situasi tertentu saja, untuk diceritakan satu, cerita kat sana, cerita jiran sebelah, ya, ini tidak disuruh, tidak digalakkan. Bahkan ini menunjukkan kebodohan dia, kejahilan orang tersebut. Ya, jadi cukuplah itu sebagai busyra, berita gembira bagi orang yang menikmatinya. Itu tentang hikam kita yang lepas. Hikam kita pada malam yang berbahagia ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berkata, "Innama ja'ala ad-daral akhirah mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minin, li'anna hadhihi ad-dara la tasi'a ma yuridu an yu'tiyahu." Dijadikan hari akhirat itu tempat untuk dibalas segala ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kerana ibadah orang-orang beriman tidak boleh dibalas di dunia ini. Kerana khazanah yang ada dalam dunia ini, ya, kenikmatan dalam dunia ini tidak mencukupi untuk membalas ibadah-ibadah orang-orang beriman itu. Sebab itulah maka dijadikan hari akhirat. Di sanalah balasan yang sempurna dapat diberikan. Di sini siapa yang nak bagi duit kita ibadah, tuan-tuan? Tak ada. Kita habis duit lagi ibadah ada lah, kan? Maknanya tak boleh nak dibalas di dunia ini lagi perbuatan tersebut. Ibadah hasil daripada keimanan kita, tak boleh balas. Sebab itulah mahallal li jaza, akhirat itu dijadikan untuk dibalas, hari pembalasan. Dunia ni bukan tak cukup, ya, tak cukup modal, tak cukup peruntukan untuk membalas amal ibadah yang dilakukan oleh orang beriman yang ikhlas itu tadi. Wali annahu ajalla aqdarahum an ay yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Disebabkan dunia ini sifatnya sementara, ya, maka ibadah itu barangkali dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang kekal, balasan yang kekal. Sedangkan dunia ini sementara saja. Balasan yang Allah Taala berikan itu sifatnya kekal. Jadi tak muat dunia ini. Tempoh yang dilakukan, yang ada dalam dunia ini tak mencukupi untuk membalas
uh, kekalnya pahala, kekalnya kebaikan, kekalnya hasanat, kekalnya darajat, kekalnya maqam, tak cukup di dunia ini. Maka dijadikanlah akhirat itu. Jadi orang yang faham ini, kata Ibnu Athaillah Sakandari, maka mereka ini akan memburu akhirat. Mereka akan melakukan amal ibadah, mereka tidak mahu dibalas di dunia ini. Sebaliknya mereka menunggu-nunggu dan juga menanti-nanti saat-saat pembalasan yang sebenarnya di akhirat. Jadi orang yang paham akan hikam ini, mereka berlumba-lumbalah untuk melakukan amalan yang akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Tak perlu balasan dunia. Tak perlu balasan dunia. Buat apa kebajikan pun kat dunia ni, janganlah sekali-kali kita mengharapkan balasannya di dunia ini. Kalau orang yang melakukan kebaikan, kebajikan, tapi mengharapkan balasannya di dunia ini orang jahil. Ini orang jahil, orang bodoh. Mereka tidak melihat balasan yang lebih besar dan lebih cantik, lebih indah di akhirat nanti. Sebaliknya mereka minta benda yang expired, benda yang sementara, berbanding dengan benda yang kekal. Inilah akibatnya orang yang mahukan balasan kebajikan mereka di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di atas ganjaran yang sepatutnya diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di atas khidmat dia untuk agama ini. Jasa bakti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak dapat lawan. Tak ada seorang manusia dalam dunia ni yang dapat menandingi jasa bakti Nabi Muhammad SAW. Kerja-kerja dia. So macam mana kita nak balas? Kalau tidak Allah sendiri saja yang layak membalasnya. Kita tak terbalas jasa bakti dia. Anak kita pun tak terbalas jasa bakti mak ayah. Kita pun tak terbalas jasa bakti mak ayah kita. Apatah lagi jasa bakti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terbalas kita angkat tangan dan memang tak boleh balas. Sebab itulah maka turun ayat, katakan wahai Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wahai umatku, katakan wahai Muhammad, bagi tahu pada umat engkau, kerana umat dia simpati, Nabi ni perlu tak dibayar, dibalas, siang malam ceramah, siang malam mengajar, baca khutbah lagi, jadi imam lagi, jadi ketua negara lagi, jadi pemimpin lagi, jadi panglima perang. Mereka bincang-bincanglah, kita kena balas, kita kena bayar Nabi ni. Dalam hati mereka, dan mereka risau. Sekiranya mereka tak balas, takut datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali Nabi terasa hati, terasa hati Nabi. Mereka jaga hati Nabi, para sahabat ni, jaga betul. Jangan sampai ada Nabi terasa hati. Takut-takut amalan mereka dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran sakitnya hati Nabi. Jadi turun ayat ini. Katakan wahai Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak meminta kepada kamu wahai sahabatku apa-apa bentuk balasan, ganjaran ke, hadiah ke, di atas segala apa yang diamanahkan kerja yang aku lakukan ini. Kerja dakwah, kerja mengajar ilmu, kerja. Aku tidak minta. Walau satu apa pun di dunia ini. Ini betapa ikhlasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa malaikat al-mawaddata fil qurba. Nabi minta satu saja, iaitu al-mawaddah fil qurba. Al-mawaddah tu apa dia? Al-mawaddah itu kasih sayang. Fil qurba, pada ahli keluarga. Kau kasihan
Mawaddah ni kasihan pada ahli keluarga. Kerana apa? Kerana Nabi, ahli keluarga Nabi ni, ya, Nabi tanggung mereka ni. Nabi tanggung mereka, nafkah dia, Nabi tanggung semua sekali, ya. Tapi kalau kamu kasihan kepada mereka, saya minta itu je, kasihan kamu saja pada ahli keluarga saya. Adapun pada diri saya tidak minta apa-apa. Tapi kasihanlah ahli keluarga saya. Maka sahabat pun fahamlah apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berlumba-lumbalah ingin menzahirkan kasihan mereka dengan memberikan apa-apa bantuan pada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak sibuklah memikir dengan ahli keluarga dia. Ahli keluarga kena pakai tak, ada tempat tinggal tak, ada minum tak, ada makan tak, ada pelajaran atau tidak. Semuanya sahabat yang uruskan. Semua sahabat yang sediakan. Ditubuhkan yayasan untuk bantu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini berlarutan bertahun-tahun walaupun Nabi telah wafat, ya. Tetap ada kebajikan, ya, dana untuk ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah hari ini dikatakan masih ada lagi dana tersebut terkumpul, ya. Kerana berdasarkan Al-Quran ni, perintah dalam Quran ni bukan terhenti pada zaman Nabi saja, tidak. Walaupun Nabi dah wafat, al-mawaddah fil qurba, kau kena jaga ahli keluarga aku, kena kasihani mereka, jangan sakiti mereka, jangan susahkan mereka, jangan menyebabkan mereka membenci kamu dan kamu membenci mereka. Kena wajib mawaddah untuk mereka. Ini perintah, bukan Nabi yang suruh, tapi Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan supaya kasihan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu jugalah orang-orang yang menyampaikan ilmu, guru-guru kita, pendakwah-pendakwah, ya, mereka itu tak mahu dibalas untuk diri mereka, tetapi apa yang diberikan kepada mereka itu semuanya mawaddah fil qurba. Mawaddah fil qurba. Bukannya duit minyak, bukannya duit kopi, bukannya duit sagu hati, tidak. Tapi itu untuk tanda kasihan kita kepada ahli keluarga mereka. Kerana kalau ahli keluarga mereka lintang bukang tak cukup, serba-serbi tak cukup, maka sudah tentulah dakwah mereka akan terganggu. Ya, kerja mereka untuk menyampaikan Islam, berjuang fisabilillah ni akan terbantut. Tapi bila selesai keluarga mereka, 40 hari berada di jalan Allah Subhanahu wa taala pun tak ada masalah. Jadi kalau umat faham benda-benda macam ni, maka dakwah Islam ni akan sentiasa bertali arus, sambung menyambung. Sebab apa? Support dah ada. Support dah ada, dana dah ada. Ya, sanggaan daripada penduduk setempat dah ada. Alhamdulillah. Ya, bolehlah pendakwah guru ini meneruskan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh para nabi alaihi wassalam. Jadi sekadar itu untuk kita bincangkan hikam pada malam yang berbahagia ini. Insya-Allah akan datang kita akan baca pula hikam yang seterusnya. Man wajada samarata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Wabillahi taufiq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.